Benarkah pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan bercanggah pendapat dalam isu kemah besar? Semalam, Presiden Amanah Muhammad Sabu mengatakan bahawa Amanah menghormati perbezaan pandangan mengenai pendekatan kemah besar dalam parti-parti pembangkang bagi menghadapi PRU15. Bagaimanapun, Muhammad menegaskan pendekatan itu tidak akan merangkumi parti-parti dalam kerajaan iaitu UMNO, Bersatu dan PAS. Amanah ingin mengulangi penegasan bahawa kemah besar yang dimaksudkan adalah penyatuan dan kerjasama parti-parti pembangkang bagi menghadapi PRU15. Pendekatan kemah besar tidak merangkumi penyatuan atau kerjasama dengan parti-parti yang berada dalam kerajaan sama ada UMNO, Bersatu atau PAS, katanya dalam satu kenyataan semalam. Kenyataan Muhammad ini adalah senada dan sama dengan kenyataan yang dibuat oleh pemimpin DAP Lim Guan Eng yang seolah-olah telah menutup pintu kepada kerjasama ataupun persefahaman bersama dengan parti-parti seperti Bersatu, UMNO dan PAS. Kenyataan kedua-dua pemimpin Pakatan Harapan iaitu Muhammad dan Lim Guan Eng ini sudah jelas membuktikan bahawa kedua-dua parti tersebut sudah pun menutup pintu untuk bekerjasama dengan Bersatu dan PAS. Kemah besar yang mereka masukkan hanyalah kerjasama Pakatan Harapan dengan Muda, Pejuang dan Warisan. Namun timbul persoalan di sini, adakah Muda, Warisan dan Pejuang dapat menarik pengundi Melayu yang menjadi segmen terbesar dalam komposisi pengundi di dalam negara kita? Isu sebenar yang melanda Pakatan Harapan sekarang ialah apakah mereka dapat menarik sokongan Melayu dalam PRU ke-15 sebagaimana mereka gagal menarik sokongan Melayu ataupun mendapat sokongan pengundi Melayu pada PRN Melaka dan Johor. Ramai pemerhati politik membuat andaian bahawa sebenarnya kerjasama dengan Warisan, Muda dan Pejuang tidak akan mampu untuk menarik sokongan pengundi Melayu yang sudah terkenal dengan loyalti mereka kepada UMNO dan juga parti-parti yang berasaskan kepada perkauman Melayu. Sementara itu, semalam Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim menyatakan bahawa Pakatan Harapan akan mengutamakan membina kekuatan sendiri dalam menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 berbanding usaha membentuk pakatan dengan pihak lain di bawah pendekatan yang dipanggil kemah besar. Pun begitu, beliau berkata PH tidak akan menutup pintu kepada parti politik lain yang mahu berunding. Kalau kita tengok kenyataan PKR tidak timbul pun, bagi saya tidak relevan. Setiausaha Agung DAP baru-baru ini dalam kenyataannya tegas bahawa harus berkukuh semangat dan kekuatan induk PH. Tegasan saya semua, kalau tengok kenyataan saya, kita jangan terlalu angkuh sampai orang lain nak bincang pun tak boleh. Itu kata Anwar. Beliau menambah, asas induk kekuatan masih pada PH. Beliau ditemui ketika wawancara khas dengan Malaysia Kini, The Wipes dan Sinar Harian. Dari kenyataan Anwar semalam, kita melihat bahawa memang terdapat percanggahan pendapat di antara Amanah, PKR dan juga DAP. DAP dan Amanah kelihatan begitu beria ingin mewujudkan kemah besar, sementara Anwar seolah-olah tidak berminat dan langsung tidak menunjukkan kesungguhan dalam mengadakan perbincangan dengan parti-parti pembangkang yang lain. Perselisihan sebegini sudah tentu tidak memberikan suatu yang positif kepada Pakatan Harapan kerana rakyat ingin melihat sebuah koalisi pembangkang yang wujud dengan persefahaman dan dengan perpaduan yang erat sebagaimana yang berlaku ketika PRU ke-14 yang lalu. Sebenarnya kemenangan Pakatan Harapan semasa PRU 14 dulu adalah disebabkan oleh kesepakatan dan perpaduan erat di kalangan parti-parti komponen Pakatan Harapan, DAP, Amanah, Bersatu dan PKR dalam menghadapi PRU ke-14 tersebut. Kenyataan Anwar ini jelas membuktikan bahawa ianya adalah seiring dan sekata dengan pendapat dan kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi Ramli yang menyatakan bahawa Pakatan Harapan sebenarnya mesti menumpukan dan mewujudkan kekuatan sendiri bagi berhadapan dengan UMNO Barisan Nasional pada PRU ke-15 nanti, bukannya mengharapkan
kekuatan dan sokongan daripada parti-parti pembangkang yang lain. Kita mengharapkan Pakatan Harapan dapat menyelesaikan isu ini secepat mungkin, iaitu sama ada ingin mewujudkan kemah besar secara konsisten dan sepakat ataupun ingin menumpukan fokus kepada membina kekuatan sendiri sebagaimana yang berlaku pada PRU ke-14 yang lalu. Sesungguhnya, sebuah pembangkang yang erat, padu dan sekata adalah sangat didombakan oleh rakyat Malaysia bagi berhadapan dengan kemelut politik dalam negara kita, yang di mana kita melihat bahawa UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional gagal untuk mentadbir negara kita sehingga negara menjadi kucak-kacir dan tidak stabil serta keadaan ekonomi yang semakin merudum. Besar tidak termasuk parti